Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia saya ucapkan kepada warga sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel kita dalam undangan ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik dan menawan pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisahkan tentang pengabaian kanak-kanak. Pengabaian kanak-kanak pada masa kini berluasa di Malaysia. Menurut kamus, pengabaian adalah bermaksud tidak menghiraukan, tidak melakukan atau tidak memberi perhatian. Pengabaian anak adalah penderaan kanak-kanak yang paling banyak berlaku dan paling banyak membawa padah. Pengabaian merujuk kepada layanan buruk yang diberikan oleh ibu bapa atau penjaga. Sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja, atau kecuaian yang luar biasa yang menyebabkan anak mengalami penderitaan yang boleh dielakkan. Terdapat 3 jenis pengabaian kanak-kanak. Yang pertama ialah pengabaian fizikal dan perubatan. Ini adalah bentuk pengabaian yang paling biasa berlaku dalam kehidupan. Ia keengganan untuk mendapatkan penjagaan perubatan yang sewajarnya dan segera untuk anak-anak. Seperti membiarkan anak kecil bersendirian tanpa pengawasan, meninggalkan anak dan kegagalan untuk memberi perlindungan pemakanan yang cukup. Contohnya, anak-anak itu demam. Tetapi ibu bapa tidak menghantar anak-anak tersebut ke klinik. Selain itu, pengabaian psikologi dan emosi. Pengabaian jenis ini sukar disedari. Ibu bapa mungkin enggan memberi kasih sayang sebagai satu bentuk disiplin, tetapi pengabaian ini boleh membawa akibat apabila sikap tidak ambil peduli kepada anak-anak. Ini akan menyebabkan anak-anak berasa kurang kasih sayang dan akan menyebabkan anak-anak mengalami masalah stres yang berpanjangan dan boleh menyebabkan anak-anak tersebut berasa tidak berguna. Sekali ialah pengabaian pendidikan. Pengabaian pendidikan ini berlaku apabila anak dibenarkan tidak pergi ke sekolah tanpa sebab yang munasabah untuk jangka waktu yang lama. Tidak didaftarkan di sekolah walaupun sudah mencapai umur untuk bersekolah, atau tidak memberikan pendidikan khas sedangkan si anak ternyata memerlukannya. Baiklah, di sebelah kiri saya ahli panel kita yang pertama, saudari Siti Nur Maisarah. Apa khabar saudari? Sihat? Alhamdulillah sihat. Tuan Pengerusi macam mana? Alhamdulillah sihat juga. Seterusnya, panel kedua yang Ayu berbaju kurung, saudari Hanani. Selamat datang. Apa khabar saudari? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Dan di hujung kiri saya, nampak pemalu tapi petah berkata, saudari Nur Syahirah. Apa khabar saudari? Sihat hari ini? Terima kasih Tuan Pengerusi. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan ahli panel belah kanan saya pula. Tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang keempat, iaitu Farah Izzati. Apa khabar? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan baik. Salam forum buat semua. Panel terakhir kita adalah Emilia Natasha. Apa khabar saudari? Terima kasih Tuan Pengerusi, saya khabar baik. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, elok kiranya kita menelusuri apakah sebenar yang dimaksudkan dengan punca pengabaian kanak-kanak. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel kita yang pertama. Mohon saudari merungkai punca persoalan ini kepada semua. Bismillah, pemuka bicara. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Punca pengabaian kanak-kanak ialah kesempitan hidup juga menyumbang kepada kes pengabaian kanak-kanak. Masalah kewangan dan kos hidup yang tinggi menyebabkan ibu bapa terpaksa membanting tulang di dunia luar. Situasi ini mendorong ibu bapa untuk menyerahkan anak kepada orang lain. Misalnya, saudara terdekat untuk menjaga dan membesarkannya dengan janji akan memberikan kadar upah yang tertentu pada setiap bulan.
Walau bagaimanapun, apabila ibu bapa gagal untuk memberikan upah seperti yang dijanjikan, maka saudara yang tidak berpekerimanusiaan akan mengabaikan kanak-kanak yang dengan tidak menghiraukannya, membiarkan mereka bermain tanpa dipantau ataupun membiarkan mereka dalam keadaan lapar. Yang menggemparkan lagi, terdapat segelintir pengasuh yang melakukan keganasan seksual terhadap kanak-kanak itu. Apabila anak bertemu dengan ibu bapa semula, ibu bapa yang prihatin akan mendapati bahawa anak mereka belum makan atau ada kesan lebam dan luka akibat jatuh ketika bermain. Dalam pada itu, ibu bapa melaporkan kejadian ini kepada pihak atasan. Namun demikian, terdapat setengah ibu bapa yang tidak mempedulikan hal ini kerana tidak mahu menjejaskan hubungan kekeluargaan dengan saudara mereka. Jelaslah bahawa masalah kewangan semasa membesarkan anak akan mengakibatkan kes pengabaian kanak-kanak berlaku. Masalah institusi keluarga merupakan salah satu pemangkin berlakunya kes pengabaian kanak-kanak. Dalam banyak kes, pengabaian dilakukan oleh ibu bapa yang menghadapi konflik kekeluargaan seperti hubungan rapuh antara suami dan isteri akibat campur tangan pihak ketiga. Maka pergaduhan antara suami dengan isteri akan berlakunya penceraian. Senario ini menyebabkan produktiviti ibu bapa di tempat kerja merosot dan tekanan oleh majikan pun meningkat. Ditambahkan pula semasa dalam perjalanan pulang ke rumah, masalah kesesakan jalan raya akan meningkatkan ketegangan, emosi dan stres ibu bapa. Ibu bapa yang tidak berfikir matang akan melepaskan geram dan tekanan mereka kepada anak-anak yang merengek. Sudah terang lagi bersuluh, tekanan emosi ibu bapa dalam institusi keluarga yang tidak terkawal akan mengakibatkan kanak-kanak menjadi mangsa pengabaian. Sementara itu, kekurangan didikan agama dalam kalangan ibu bapa merupakan faktor lain kejadian pengabaian kanak-kanak. Ilmu agama merupakan tunggak untuk yang menjamin keutuhan dan perpaduan sesebuah institusi keluarga. Agama juga memberikan panduan terbaik dalam menguruskan keluarga. Di sebalik itu, terdapat ibu bapa yang tidak mempraktikkan ajaran agama mereka dan ibarat kapal tanpa nahkoda. Kadang-kadang ilmu agama akan menyebabkan sesebuah keluarga dipandu dengan cara yang kontra dengan didikan agama. Kerana persis peribahasa bengkok batang, bengkoklah bayangnya. Hal ini terjadi kerana ibu bapa bersikap bagai haruan makan anak dan sanggup mengabai dan mendera darah dagingnya sendiri. Kajian ini menunjukkan bahawa mengabai kanak-kanak ramai yang merupakan pasangan muda. Hal ini tercetus apabila pasangan muda masih berkelakuan seperti remaja dan tidak berfikir secara logik ataupun rasional. Sementara orang muda sering berdarah panas dan mudah naik angin dengan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh anak-anak. Penghayatan ajaran agama yang tidak mantap akan menyebabkan pasangan muda tidak mampu berfikir dengan alasan dan bukti yang nyata serta mencurahkan kasih sayang penuh terhadap anak-anak mereka. Terima kasih kepada panel kita atas lontaran konsep yang utuh dan lagi berisi. Saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah langkah mengelakkan pengabaian tersebut terhadap kanak-kanak? Terima kasih Tuan Pengerusi, soalan yang amat menarik. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa langkah untuk mencegah pengabaian kanak-kanak awal melalui penjagaan lanjutan dan peningkatan perkhidmatan pendidikan akan memberikan manfaat kepada kedua-dua kanak-kanak dan ibu bapa. Berikut adalah cara untuk mencegah pengabaian atau penderaan kanak-kanak dalam isi rumah pada awal. Pertama, menyediakan pendidikan awal kepada beliau dan mendidik catering kepada ibu bapa berkaitan dengan cara menangani stresor kehidupan, perancangan keluarga dan mengajarkan ibu bapa tentang cara menyediakan persekitaran yang sihat kepada anak-anak mereka. Perkhidmatan yang menguatkan keluarga dan memberikan sokongan emosi atau mental akan memainkan peranan besar dalam pencegahan pengabaian kanak-kanak. Selain itu, perkhidmatan kesihatan mental kepada ibu bapa yang menghadapi kemurungan, kegelisahan dan gangguan kesihatan mental yang lain
akan mengurangkan tekanan dan membolehkan ibu bapa keluar dari masalah mereka dan menjaga anak-anak. Dengan membolehkan ibu bapa menjadi lebih baik dan emosi atau psikologi yang lebih baik, mereka akan menjadi penjaga yang lebih baik apabila anak-anak mereka berkembang. Seterusnya, meningkatkan kesedaran awam dan sosial terhadap pengabaian kanak-kanak dalam komuniti akan menjadikan penting kepada perubahan yang diperlukan untuk mencegah. Dasar harus dirangka dan sumber harus diperuntukkan kepada program yang melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk mencegah pengabaian anak melalui kemiskinan, kekurangan zat makanan dan perlakuan buruk di rumah apabila orang awam menjadi sekutu. Pengabaian kanak-kanak ditangani dari awal dengan tindakan berskala besar. Terima kasih panel kedua atas jawapan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa kes pengabaian kanak-kanak ini berpunca daripada ibu bapa mereka sendiri. Seterusnya ialah saya ingin menanyakan cadangan bagi pengabaian kanak-kanak kepada panel ketiga kita. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengerusi. Antara cadangan bagi pengabaian kanak-kanak ialah anggota kerajaan telah menjalankan pelbagai program dan agenda untuk membanteras gejala ini. Pihak media juga turut berperanan dalam mewawarkan dan memberi kesedaran kepada masyarakat umum tentang bahaya dan kesan isu pengabaian kanak-kanak ini. Pihak kerajaan juga telah mencari jalan terbaik bagi menangani isu ini dan melindungi kanak-kanak daripada terus didera, kerana jika tidak, dalam tempoh jangka masa yang panjang, ia merupakan ancaman yang boleh melumpuhkan sesebuah negara. Seterusnya, dengan adanya program tersebut, ini mampu mengurangkan beban kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Di samping itu, sumbangan dari segi material, program seperti khidmat kaunseling untuk keluarga dan ahli masyarakat yang bermasalah. Langkah dan program ini perlulah ditangani dari bawah, di mana masyarakat sendiri harus sedar dan prihatin tentang betapa seriusnya tentang pengabaian kanak-kanak ini. Kanak-kanak yang sering terdedah dengan pengabaian dan persekitaran kekeluargaan yang tidak mesra, tiada kasih sayang, ganas dan terabai boleh meninggalkan impak yang ketara ke atas perkembangan kanak-kanak. Justru itu, kesedaran semua ahli masyarakat akan peranan mereka untuk turut sama membantu keluarga mereka dapat menjamin kehidupan bermasyarakat yang lebih berdaya tahan, berdaya upaya serta bertanggungjawab terhadap kanak-kanak. Setiap ahli masyarakat haruslah peka mengambil tahu dan mengawasi mana-mana keluarga yang dirasakan bermasalah dan berpotensi mengabai anak-anak mereka. Konsep dan sifat ambil berat dan ambil tahu ini penting dan perlu diketengahkan di kalangan masyarakat kerana ia dapat menghalang kanak-kanak ini daripada terus diabaikan oleh para ibu bapa mereka. Terima kasih atas cadangan panel kita yang ketiga mengenai pengabaian kanak-kanak tadi. Baiklah, begitu hebat pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana, insya-Allah. Sekarang kita pendengarkan pula pendapat daripada panel kita yang keempat mengenai kesan. Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi yang kacak bergaya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kebanyakan orang dewasa, terutamanya ibu bapa, tidak dapat memahami idea mengabaikan anak. Malangnya beribu-ribu kes pengabaian kanak-kanak wujud di Malaysia. Pada tahun 2020, menurut Biro Kanak-Kanak,
Sebahagian daripada Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia, kira-kira 683,000 kanak-kanak di negara ini dianggap mangsa penyalahgunaan atau pengabaian, dengan kira-kira 75% daripada mereka yang mengalami kecuaian. Lebih buruk lagi, Biro itu menganggarkan 1,670 kanak-kanak mati pada tahun 2015 daripada penyalahgunaan atau pengabaian. Pengabaian adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kanak-kanak yang paling biasa. Ia boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak serta boleh membawa kepada akibat jangka masa panjang. Walaupun kanak-kanak dikeluarkan dari keadaan yang tidak baik, akibat pengabaian boleh bertahan lama. Berikut adalah beberapa akibat yang boleh dialami kanak-kanak yang diabaikan. Contohnya, masalah kesihatan dan pembangunan menyebabkan kekurangan imunisasi dan masalah perubatan yang mencukupi boleh membawa kepada pelbagai keadaan kesihatan. Kajian kebangsaan kanak-kanak dan kesejahteraan remaja mendapati 28% kanak-kanak mengalami keadaan kesihatan kronik 3 tahun selepas dikeluarkan daripada keadaan yang tidak diingini. Akhir sekali, kesan kognitif yang boleh memberi impak seperti kekurangan rangsangan yang sesuai boleh menyebabkan masalah intelektual yang berterusan. Kanak-kanak yang mempunyai sejarah pengabaian mungkin mengalami masalah akademik atau perkembangan masa yang terlewat atau terjejas. Sekian, terima kasih. Maafkan saya, Tuan Pengerusi. Saya ingin menambah sedikit apa yang dikatakan saudari panel kita sebentar tadi. Silakan saudari. Bismillah. Seperti yang kita dengar, kecuaian dan pengabaian merupakan satu kesalahan yang boleh disabitkan di bawah Undang-Undang TUT yang dikenali sebagai TUT Kecuaian. Walaupun kesalahan ini tiada peruntukan dalam elemen atau akta tertentu untuk sabitan seseorang, kesalahan ini dibuktikan dengan keterangan dan bukti-bukti lain bagi mengukuhkan seseorang itu dapat bersalah apabila elemen-elemen kecuaian tersebut sempurna. Kesan pengabaian yang akan saya jelaskan adalah masalah emosi. Pengabaian ini boleh menyebabkan masalah lampiran, masalah harga diri dan kesulitan mempercayai orang lain. Dari segi mental pula, kanak akan mengalami tekanan jiwa dan gangguan emosi yang boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak itu menjadi gila ataupun trauma dengan keadaan sekeliling. Seterusnya, masalah sosial dan tingkah laku kanak-kanak yang diabaikan mungkin berjuang untuk membangunkan hubungan yang sihat dan mereka mungkin mengalami gangguan tingkah laku. Data peruntukan bahawa lebih daripada separuh daripada mereka yang telah dianiaya pada masa muda menghadapi risiko penyalahan guna bahan. Menurut Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Kanak-kanak, hampir 2/3 daripada semua kematian yang berkaitan dengan penganiayaan kanak-kanak melibatkan pengabaian. Insiden penipuan yang maut mungkin akan berlaku dengan kanak-kanak di bawah umur 7 tahun. Mengabaikan kematian yang paling sering berlaku disebabkan oleh kekurangan pengawasan, pengabaian fizikal kronik atau kecuaian perubatan. Lidah berfungsi untuk mengecap. Organ terpenting pastilah syaraf. Kalau ada salah berucap, tangan menutup meminta maaf. Sekian, terima kasih. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel keempat dan kelima kita pada hari ini. Kita sebentar tadi banyak input yang berguna yang dilontarkan oleh ahli panel kita pada hari ini. Semoga input ini boleh dijadikan panduan dan teladan oleh ibu bapa di luar sana. Sayangilah anak-anak anda. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datang daripada keikhlafan kami sendiri. Wallahualam. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.